Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Haji Abdullah bin Duda dengan tajuk Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan ucapkan terima kasih juga kerana Ustaz dapat meluangkan masa untuk solat kuliah maghrib pada malam ini. Dan yang berbahagia Puan Rosniati binti Mansur selaku pengurusi JNI, yang berusaha tim pengurusan Gemah Nur Iman, serta terima kasih dan dialurkan juga kehadiran jemaah muslimat yang sentiasa setia berada di Google Meet untuk menambah ilmu, mencari keridhaan Allah dan keampunan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Ustaz, bagi mohon keberkatan halaqah ilmu pada malam ini, dijemput Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan, untuk memimpin bacaan Al-Fatihah, bisir Al-Fatihah. Seterusnya dijemput untuk meneruskan kuliah maghrib pada malam ini. Tafadhal mashkura Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyusirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengurniakan kita rahmat dan juga berkat dalam hidup dan penghidupan kita. Dapat kita bertemu dalam majlis ilmu pada malam ini. Salam selawat, salam kebesaran ke atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta kaum keluarganya, para sahabat dan juga pada kaum muslimin dan muslimat, khususnya kepada kedua ibu bapa kita. InsyaAllah pada malam ini kita sambung pada kelas pengajian kita pada muka surat 214 pada perenggan D. Sesungguhnya setiap kali pembukaan kita dalam kelas pengajian, kita mulakan dengan Alhamdulillah. Terpotong ya? Lain Ustaz sangkut. Ustaz. Ya. Lain tu macam Ya? lain tersangkut sekejap lagi. Lain Dia hang sambung. kejap. Oh. Cuba Ustaz cakap. Ustaz cakap lah. Okey. Ya. Boleh? Okey. InsyaAllah. Sebelum saya memulakan kelas pengajian kita pada malam ini, suka saya nak membawa puan-puan semua dan juga tuan-tuan semua untuk nak memahami apakah erti syukur. Apakah erti syukur? Kita menerima rahmat Allah sentiasa. Kita menerima rahmat Allah sentiasa.
daripada rahmat Allah lah, maka dapat kita mengecapi. Di antara rahmat Allah itu ialah tentang hidup dan penghidupan kita. Dan kita dapat mengecapi hidup dan penghidupan kita dengan rasa nikmat kita tentang hidup dan penghidupan. Maka apa yang ingin saya nak membawa semua jemaah ialah apa itu syukur. Apa itu syukur? Syukur ini ialah terima kasih. Terima kasih. Yang pertamanya kita terima rahmat dan nikmat Allah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga daripada sesama manusia, sesama makhluk. Jadi itu yang kita dapat daripada rahmat Allah. Jadi daripada rahmat Allah inilah maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah Allah, kita berterima kasih kepada sesama manusia. Itu dikatakan kita syukur. Jadi apa yang kita nak syukurkan ialah rahmat dan nikmat Allah. Syukur ini terbahagi kepada 3. Syukur ini terbahagi kepada itu berterima kasih kepada Allah Subhanahu Taala ataupun kepada sesama manusia. Syukur hati. Yang kedua dikatakan syukur lisan. Syukur lisan. Artinya berterima kasih. Ya, anggota badan. Jadi 3 bahagian tersebut. Maknanya syukur qalbi, syukur lisan, dan kita. Apakah itu dikatakan syukur qalbi? Apa yang dikatakan syukur qalbi? Syukur qalbi ialah kita mengetahui setiap sesuatu yang kita kecap adalah merupakan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hakikatnya datang daripada Allah jua. Ya. Jadi pendek kata akan 2 rahmat tersebut. Kemudian datangnya rahmat tersebut di dalam penghidupan kita adalah diterangi oleh ilmu, cahaya ilmu. Itu kita ketahui. Jadi apakah itu cahaya ilmu adalah rahmat dan juga nikmat Allah. 1. Yang keduanya kita percaya. Apabila kita percaya, maksudnya rahmat dan nikmat Allah itu kita percaya adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun bermula daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun terbit daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hakikatnya tidak ada lain melainkan adalah rahmat dan juga berkat daripada Allah Taala. Itu yang katakan kita percaya. Ini terima kasih qalbu. Yang ketiganya kita yakin. Yakin ni apa? Seperti mana yang telah saya sarah-sarahkan sudah, iaitu dikatakan yang sebenar-benarnya. Benda tu telah tergambar di dalam akal fikiran kita dan dalam hati kita. Tergambar dalam akal dan juga di dalam hati kita. Tentang rahmat dan nikmat Allah. Tidak memadai saja kita mengetahui, tidak memadai saja kita mempercayai, dan juga jika tidak diikuti dengan meyakini akan rahmat nikmat Allah. Jadi, barang siapa yang mengetahui dan mempercayainya dan meyakininya, itulah
tanda orang berterima kasih melalui hati, qulbun. Dalam ilmu hakikatnya dinamakan ilmu yakin. Ilmu yakin. Ilmu yakin apa? Pengetahuan yang sebenarnya. Pengetahuan yang sebenarnya. Ya, pendek kata pengetahuan yang sebenarnya itulah pengetahuan yang sebenar. Tidak ada ilmu melainkan ilmu Allah. Ilmu apa yang kita nak yang nak kita sampai sini adalah dikatakan ilmu rahmat nikmat Allah. Jadi tanda orang bersyukur qalbi, dia ketahui. Itu pertama. Dia percaya dan juga dia meyakini. Kalau tak ada antara tiga faktor ini, dia tidak termasuk golongan orang yang mensyukuri qalbi. Jadi dengan sendirinya, faham-faham yang selain. Apa yang dikatakan berterima kasih melalui hati lain. Yang sebenar inilah hakikat yang sebenar. Baik. Yang dikatakan syukur lisan ataupun syukur lidah. Syukur lidah ni yang dimaksudkan iaitu lidahnya sentiasa puji dan puja. Puji dan puja kepada Allah SWT. Apabila dia mendapat rahmat Allah dan nikmat Allah, dia sentiasa memuji Allah. Lidah dia sentiasa mengucapkan Alhamdulillah. Lidah sentiasa mengucapkan Subhanallah. Jadi sentiasa dia mengucap lidah dia, sentiasa. Itu tanda orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur melalui lidah. Yang keduanya juga, iaitu dikatakan, dia memperkatakan tentang rahmat Allah. Tentang nikmat Allah. Jadi tentang rahmat nikmat Allah yang dia perkatakannya kepada orang, kepada diri dia dan juga kepada siapa juga. Itu yang dikatakan dia, makna kata orang yang tanda dikatakan bersyukur dengan lisan. Dengan lisan. Ini tatik ni, tatik. Ya, kalau tengok macam cata-cata tu nampaklah tatik. Yang ketiganya iaitu dikatakan orang yang berterima kasih juga, dia terima rahmat dan nikmat Allah, disampaikannya kepada orang. Disampaikannya kepada orang ramai. Itu yang dikatakan orang yang bersyukur atas rahmat dan nikmat Allah. Itu syukur lisan nama dia. Baik. Yang ketiganya, iaitu dikatakan syukur anggota tubuh badan. Jadi anggota tubuh badan kita ni apa? Penglihatan kita, penghiduan kita, mulut kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita. Semuanya itu dilakukan dalam keadaan kebaikan. Dilakukan dalam keadaan kebaikan. Sebab apa? Itu rahmat dan nikmat Allah. Rahmat dan nikmat Allah. Jadi, kalau kita dapat berbuat baik, itu tanda syukur tubuh kita. Tanda syukur tubuh kita. Jangan erti kata yang lain, kalau dikatakan syukur qalbi, itu dinamakan syukur dalam ilmu yakin yang sebenar-benarnya. Jadi, baru dikatakan syukur lisan. Syukur qalbi, dia ghaib. Dia ghaib. Kemudian dinyatakan ghaib, menjadi nyata. Menjadi nyata. Itu yang dinamakan jadi nyata ni maknanya mulut kita tu, lidah kita tu berkata yang baik. Berkata yang baik. Disampaikan yang baik ni. Disampaikan kepada orang ramai tentang kebaikan. Itu makna kita tu menyatakan yang ghaib kepada menjadi nyata. Itu dikatakan syukur lisan. Dan dikatakan syukur anggota tubuh badan. Itu adalah pengakuan. Pengakuan hakul yakin. Benar lagi yakin. Benar lagi yakin. Jadi benar lagi yakin ni makna kata, dia pendek kata yang diperbuatnya betul-betul perbuatan rahmat dan nikmat Allah. Rahmat nikmat Allah datang kepada dia, dibenarkannya dengan perbuatan dia. Itu hakul yakin. Benar. Baik. Di banyak-banyak sekarang ni, antara tiga menjadi satu. Jadi saya nak dekatkan lagi, iaitu adalah solat, adalah sembahyang. Sembahyang. Jadi sembahyang tu diliputi dengan, maknanya atas tiga unsur. Unsur pertama
adalah unsur tubuh. Unsur kedua adalah qalbun. Unsur ketiga ialah roh. Jadi perkara tersebut, tiga perkara tersebut. Jadi solat itulah merupakan ketiga-tiga bersyukur itu dilaksanakan dengan sempurna oleh solat. Itu sebabnya orang yang tidak bersolat, orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah. Harap faham. Sebab apa? Kita nak pengajaran tu dapat satu-satu. Faham. Ya, tentang amalan kita. Baik. Baru kita nak sambung kelas pengajian kita. Baik. Tanda-tanda hari kiamat yang kecil. Tanda-tanda hari kiamat yang kecil. Terdahulu telah dibahaskan. Yang pertamanya beriman kepada hari kiamat. Beriman kepada hari kiamat ialah percaya dan jazam. Percaya dan jazam. Tidak memadai kita percaya sahaja tentang hari kiamat. Ya, bahawa hidup manusia di dunia ini bukan hidup untuk kekal selama-lamanya. Itu kita mengambil pelajaran yang sudah. Beriman kepada hari kiamat ialah percaya dengan jazam. Padahal jazam ni simpulan hati, putus makrifah, putus pengenalan kita. Bahawa hidup manusia di dunia ini bukanlah hidup untuk kekal selama-lamanya. Itu hakikat. Hakikat sebenar. Dan yang keduanya, beriman kepada hari kiamat maksudnya percaya bahawa manusia itu akan dihidup semula, akan dihidupkan semula di negeri akhirat. Di negeri akhirat, iaitu negeri balasan. Negeri akhirat, negeri balasan. Saya ringkaskan saja, negeri balasan. Dengan kata berpindah dari negeri amal, kita ni sekarang negeri amal. Ya. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia itu mereka beribadah kepada aku. Ini dunia ni dunia amal. Ya, sama ada amal tu amal wajib, sama ada amal tu amal sunat, sama ada amalan tu amalan yang kita tinggalkan yang haram, sama ada amalan-amalan tu kita berbuat perkara yang harus. Ya, itu katakan amal-amal, dunia amal. Dunia amal. Katakan kepada negeri pembalasan. Amalan kita ni kepada negeri pembalasan, iaitu dihimpunkan di mahsyar untuk dihisap amalan kita. Saya ulang balik. Nombor 2, percaya kepada hari kiamat bahawa manusia itu akan dihidupkan semula di negeri akhirat. Di negeri akhirat, iaitu negeri pembalasan. Dengan kata berpindah daripada negeri amal, kepada negeri pembalasan, iaitu dihimpunkan di mahsyar untuk dihisap akan mereka, untuk dihisap, untuk ditimbang seterusnya di mahsyar. Jadi kita dah nampak perjalanan kita tu. Jadi hidup kita ni sebenarnya apa yang kita nak buat? Apa nak buat? Balasan dia tunggulah di akhirat. Itu yang kita percaya, yakin perkara tersebut. Yang ketiganya, kita percaya hari kiamat atau dikatakan hari akhirat ialah salah satu daripada rukun iman. Salah satu daripada rukun iman. Perkara penting dalam akidah. Rukun iman perkara penting dalam iman, dalam akidah, iaitu unsur penting dalam beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya percaya kepada hari akhirat adalah di antara rukun iman yang 6.
dia merupakan satu unsur yang penting di dalam hidup dan penghidupan kita. Jadi maknanya kata benda tu kita percaya dan yakin. Itu dia katakan tadi, putus pengenalan kita bahawasanya tetap berlaku hari kiamat. Itu yang telah kita sarahkan dah hampir ketemu bulan, tak habis lagi perkara tersebut. Baik, itu dikatakan. Di dalam ayat Al-Quran menjelaskan, saya ambil maknanya saja. Bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka kamu ke pihak timur dan juga ke barat. Allah Ta'ala bagi tahu. Lah dia menjadikan timur dan barat. Dia yang menjadikan kita. Dia yang menjadikan amal dan ibadat. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu peringatan, pengajaran, pengetahuan. Ya. Bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan juga barat. Tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah dan hari akhirat. Jadi saya ulang balik, tetapi kebajikan itu, dia kata, ialah berimannya seseorang kepada Allah dan hari akhirat. Pada hari akhirat dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Jadi kita sambung pada kelas pengajian kita. Jadi kita mudah-mudahan mukadimah tu. Jadi tujuannya dapat kita tu fokus kepada tentang hari akhirat. Jadi fokusnya kita hidup nak berpindah kepada hari akhirat. Tentu kesudahannya mati. Jadi mati itu akan dihidupkan semula. Itu tetap sungguh akan berlaku pada bila-bila masa di dalam pegangan Allah, di dalam pengetahuan Allah. Di dalam pengetahuan Allah. Baik. Yang ke peringkat perenggan yang ke-D. Banyak berlaku gempa bumi. Maknanya diwasa ni banyak berlaku gempa bumi. Dia kata, sebab apa? Itu tanda-tanda hari kiamat yang kecil. Iaitu bergoncang bumi ini. Gempa bumi itu sebabkan bergoncang bumi ini. Di tempat berlaku gempa bumi tadi. Jadi bumi itu bergoncang, disebab itu dia kata tadi, maka berlakulah gempa bumi di tempat yang berlaku tersebut. Yang mana terjadi gempa bumi itu di sana sini. Di sana sini. Banyak yang berlaku di mana? Dia katakan dekat Iran, dekat Afghanistan, dan memang situlah tempat-tempat yang paling banyak keadaan tersebut. Bukan maknanya tempat itu dikatakan itu orang dia elok tak, bukan. Itu sebagai tanda pemberitahuan. Tanda bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala akan menghancurkan bumi ini. Tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tauhid kita tu adalah sebagai permulaan, permulaan dan tanda hari kiamat. Tanda hari kiamat. Itu dia kata tidak beberapa lama lagi akan tiba. Tanda tidak beberapa lama lagi akan tiba. Itu dikatakan bergoncang bumi ini. Tapi bila? Wallahu a'lam. Maknanya kita kembalikan balik kepada Allah SWT. Bila dikatakan di sini tidak beberapa lama lagi, jangan kita buat pula andaian. Ya dah. Tahun depan, tahun 2025, tahun 2026. Itu semua tak pakai. Sebab di dalam ilmu Allah SWT, pasal gempa bumi tersebut adalah tanda kekuasaan Allah SWT. Ya, baik. Yang ke-I, masa. Masa itu, masa apa? Masa gempa bumi itu sudah menjadi dekat. Tapi dekat bila? Wallahu a'lam. Dalam ilmu Allah SWT. Ya. Maksudnya dicabut keberkatan masa itu. Masa itu adalah satu hukum, satu ketetapan
Satu hukum, satu ketetapan. Bahawa masa itu tidak boleh berulang-ulang, tak boleh apa sebagainya. Itu dia kata tadi, maksudnya dicabut keberkatan. Jadi masa tu dah tak ada berkat. Kita buat amal ibadat pun dah tak ada berkat. Kita buat kebajikan pun dah tak ada berkat. Apa pun. Maka adalah masa setahun keberkatan dan manfaatnya adalah seperti sebulan. Kalau dikatakan tadi, maka adalah masa setahun keberkatan. Keberkatannya masa setahun, dia kata. Dan manfaatnya adalah seperti sebulan saja lagi. Seperti sebulan. Dia kata, masa sebulan keberkatan. Keberkatannya masa sebulan. Dan manfaatnya seperti sejumaat saja. Sejumaat saja manfaat dia. Pendek kata begitulah benda tu akan dekat. Kemudian masa sejumaat keberkatan dan manfaatnya adalah seperti sehari. Seperti sehari manfaatnya. Begitulah bertambah kecil-kecilnya. Masa sehari keberkatan dan manfaatnya adalah seperti sesaat. Sesaat. Ya. Jadi rujuk kepada kitab Fathul Al-Bari, ya, dan juga Taisirul Usul, ya, muka surat sekian-sekiannya. Baik. Jadi apa yang kita dapat faham daripada yang kelima ni, yang ke-I ni, iaitu dikatakan tanda-tanda kiamat kecil tu telah begitu dekat. Begitu dekat. Hampir. Selalu saya mengambil pendekatan diri kita ni akan bertemu kematian. Bertemu kematian. Jadi apatah lagi usia-usia kita ni. Jadi ingatlah bahawa kita ni akan ada kesudahannya. Namun kita takkan boleh ingat tanpa Allah Ta'ala mengingatkan kita. Untuk itulah kita selalu menghubungkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minta kepada Allah Ta'ala ingatkan kita tentang hari kiamat, tentang kematian kita. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan dapat kita bersedia menghadapi kematian. Ya, sebab itu kiamat. Putus. Dah. Kemudian banyak timbul fitnah. Kalau nak kita huraikan di sini tentang fitnah ni, fitnah di dalam hidup dan penghidupan kita ni begitu punya banyak. Maksud kata, kalau kita nak maju ke depan, kita kena, maka barulah dapat kita maju. Di antara orang, saya tak nak ambil contoh orang politik itu, ini fitnah ini, tak mau. Tapi fahami baik-baik. Dia kata, banyak timbul fitnah. Adu domba antara satu sama lain. Fitnah itu, fitnah ini, fitnah itu, fitnah ini. Ya. Fitnah yang dimaksudkan itu adalah bermacam-macam fitnah. Bermacam-macam fitnah dalam hidup dan penghidupan kita. Itu sebabnya kalau sampaikan satu perkara, naklah kita selidik dahulu punca fitnah tersebut. Punca orang menyampaikan tersebut, sahih ataupun tidak perkara tersebut. Jangan diterima tadi. Tapi tanda-tanda hari kiamat akhir zaman. Fitnah ni dah menjadi asam garam hidup dah. Ya. Ada yang berupa kemazhaban. Mazhab. Ya. Aliran-aliran. Jadi lihatlah pada hari ini. Ya. Atau dikata, atau aliran, mazhab ataupun pandangan-pandangan, timbullah fitnah. Memfitnah Imam As-Syafi'i, memfitnah Imam Malik, memfitnah itu Imam Maliki, memfitnah Imam Hambali, seolah-olah dia dah satu bina, satu aliran, satu mazhab. Pada hari ini 1000 macam. Itu fitnah. Dia kata, ada yang berupa persoalan politik. Ya, persoalan politik.
kemasyarakatan, ekonomi yang ketara benar betapa perbezaannya di antara satu golongan dengan satu golongan yang lain. Itu tanda-tanda kecil hari kiamat. Ya, kalau suka saya nak mensimpulkanlah dalam ni, awalnya kemasyhuran diri. Orang yang suka membawa fitnah-fitnah, dia itu berkeinginan untuk kemasyhurkan diri. Kemasyhuran dirinya apa? Suka disebut-sebut nama dia. Dia orang baik, dia orang bagus. Suka juga nama dia disebut-sebut di mengata-kata tempat. Suka juga kalau orang mau sebut nama dia, mengata-kata tempat. Itu kemasyhuran diri. Bahawa dialah yang bagus, orang lain semua tak bagus. Macam tu. Baik, seterusnya, banyak berlaku pembunuhan secara besar-besaran. Banyak berlaku pembunuhan secara besar-besaran, iaitu peperangan di sana sini. Kita tengoklah pada hari ini. Peperangan yang paling terkini yang kita tengok ada antara Palestin dengan Yahudi. Ya, pembunuhan tu macam dikatakan itu sesuka hati. Perkara tersebut. Tapi itulah tanda-tanda kiamat kecil tu. Ya, sebagaimana yang diketahui. Jadi Datuk ni tulis dia tak menggambarkan sesuatu, tetapi sebagaimana yang kita ketahui. Kini telah terjadi di mana-mana negara berlaku peperangan. Dia kata kini telah terjadi di mana-mana negara berlaku peperangan dan pembunuhan kepada manusia yang lemah. Memang jelaslah kalau tengok pada hari ini tentang berlakunya tentang Palestin. Tapi kita ketahui kitab karangan daripada itu Tuan Gugu ni, ya, Akidah Ahli Sunnah Jemaah ni, belum berlaku peperangan itu Yahudi dengan tu Palestin lagi. Tapi dia dah menggambarkan tu begitu. Kesemuanya ini telah diberitahu oleh Allah kepada Rasulnya. Diberitahu oleh Allah kepada Rasulnya dengan wahyu-wahyunya bahawa peristiwa itu adalah sebagai tanda hari kiamat. Itu sudah hampir tiba. Jadi itu sebabnya berlaku perkara-perkara gempa bumi. Itu berlaku pula tentang dikatakan kurang keberkatan apa yang kita dapat. Itu sebagai tanda-tanda juga hari kiamat. Begitu juga kita dapati peperangan-peperangan di sana sini. Itu sebagai tanda hari kiamat. Dan pembunuhan sesuka hati. Itu juga tanda hari kiamat. Tanda. Ya. Seterusnya, harta benda sudah terlalu banyak dan telah melempah ruah. Dia kata, harta benda sudah terlalu banyak dan telah melempah ruah. Cuma kita ni memandang daripada segi sudut, kata orang itu pandangan ekonomi, yang kita ni susah lagi kah, apakah dan sebagainya. Tapi sebenarnya harta kita ni telah melempah ruah. Satu di antaranya, kalau satu rumah tu, satu kereta tak cukup, nak 2 kereta. Kalau dah TV itu tak cukup satu, nak 2 TV. Namun, dikatakan tadi, itu dikatakan harta benda melempah ruah. Keadaan sebut. Tapi kalau nak pergi ke haji, tunggu dulu. Kalau nak pergi umrah, tunggu dulu. Keadaan tersebut. Dia maknanya pada segi harta benda tu. Tidak ada lagi orang yang hendak menerima sedekah. Tak ada lagi orang nak menerima sedekah. Begitulah keadaan. Contohnya, satu orang peminta sedekah di tepi jalan, seorang perempuan. Dan satu orang yang ada kemampuan, seorang yang berduit, nak bagi itu zakat. Dengan secara langsung, dipilihnya lah satu orang perempuan peminta sedekah yang duduk tepi jalan. Lepas tu, si perempuan ni tanya, ini duit apa? Ini duit zakat saya, duit zakat wang saya. Dia kata, saya tak layak menerima. Saya tak layak menerima. Maknanya dia kaya. Dia kata, pendapatan saya satu hari RM300. Dia kata. Itu dia kata melempah ruah. Dia dah tak mau terima dah keadaan tersebut. Ya, itu kata yang tengok. Kerana manusia masing-masing telah mempunyai harta yang banyak. Dia nak punya harta yang banyak. Kita nak pandang sampai kecil sampai ke besar. Keadaan tersebut.
yang banyak. Tidak memerlukan lagi harta kepada orang lain. Dia dah tak perlu dah harta kepada orang lain. Ini yang saya cakap contoh adalah contoh yang sebenar-benarnya. Betul. Ya. Kata orang yang minta sedekah tu semua. Dia dah kaya. Lagi kaya. Hari-hari. Ya, hari-hari. Apabila diberikan harta itu kepada seseorang, mereka berkata, aku tidak memerlukan harta lagi kerana harta aku sendiri sudah banyak melimpah-limpah. Samalah tadi contoh tadi, orang yang kita sangka miskin, kojo minta sedekah, Benek kata hari-hari pendapatan RM300. Orang nak bayar zakat, dia dah tak nak terima. Dia tak nak terima bahawa dia kata dia tidak layak. Sebab apa dia tak layak? Pendapatan aku satu hari dia kata RM300. Jadi dia minta kita suruh itu kira. Agak-agak sebulan berapalah pendapatan aku. Dia kata, layakkah aku terima itu apa? Itu wang zakat ni? Itu memang sahih. Ya, berlaku. Baik. Itu sebabnya dikatakan itu juga tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda kecil hari kiamat. Baik. Yang ke-I, manusia bermegah-megah. Manusia bermegah-megah dalam bangunan yang besar. Manusia bermegah-megah dalam bangunan yang besar dan menjulang tinggi, bermegah. Manusia, siapa yang manusia memegah ni? Sama ada manusia yang duduk di dalam rumah tersebut ataupun orang luar ataupun ahli keluarga yang bermegah tentang anaknya duduk di rumah besar ataupun rumah kondo ataupun sebagainya, bermegah. Suka. Itu juga merupakan sebagai satu tanda. Tak? Kalau tanya anak kau duduk ke mana? Dia duduk dekat kondo ini. Dia kata, dalam bangunan yang besar dan menjulang tinggi. Keadaan tersebut. Perkara ini memang kini sudah langit. Mencakar langit. Salah ke? Tak salah. Apa yang salahnya? Apabila kita membesar-besarkan perkara tersebut. Orang tanya, satu, di mana anak kau tinggal? Hanya bagi tahulah kondo ini saja. Tak payah ditambah sarah-sarah tersebut. Memang itulah Allah Ta'ala tempatkan dia. Itu saja. Tapi dengan ada perasaan hati bermegah. Kena kata sifat mazumah tu ada. Ini adalah sebagai tanda hari kiamat itu sudah dekat. Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah dan Ibnu Umar yang lalu, yang telah kita sarahkan. Bermegah-megah, suka. Ya. Kemudian berharap-harap pula. Kalau berbual-bual, mengharap-harap. Supaya orang tanya, anak kau ini. Wah, duduk kat sini. Mengharap-harap perkara tersebut. Ya. Baik. Mengenai terbit matahari dari arah barat ada termasuk dalam tanda-tanda yang besar. Mengenai terbit matahari daripada arah barat adalah termasuk dalam tanda-tanda yang besar. Jadi sekarang daripada timur terus ke barat. Barat tumbuh matahari. Mana kata terbalik akan tersebut. InsyaAllah Allah Ta'ala Maha berkuasa. Itu tanda kebesaran dia. Dia boleh ubah. Ya, sama ada nak terus malam ke, nak terus siang ke, nak ubah matahari ke sana ke sini ke, itu atas dia. InsyaAllah itu tanda. Apabila matahari dia katakan timbul daripada barat. Ya. Kerana banyak didapati hadis-hadis yang lain menyebutkannya bahawa tanda-tanda yang besar saat tiba dan datangnya hari kiamat itu ialah terbit matahari di tempat terbenamnya di barat. Itulah besok akan terbit cahaya matahari. Ya. Berhubung dengan tibanya hari kiamat itu di saat orang-orang sedang berjual beli pakaian. Mana kata leka lah. Orang berniaga, orang membeli keadaan tersebut. Ya. Sedang berjual beli pakaian. Berhubung tibanya hari kiamat tu. Di saat orang-orang yang sedang berjual beli pakaian. Mana kata leka. Pergi ke mall, pergi ke itu, semua dah tak sedar dah. Seronok sangat. Perkara tersebut.
memerah susu, pentadbiran, memerah susu, pertanian dan sebagainya. Lupa. Memperbaiki kolam ya untuk dia nak senang. Dan juga ketika hendak makan, lupa juga. Sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah yang lalu, menunjukkan bahawa tibanya hari kiamat itu adalah secara mengejut dan mendadak. Ketika itulah baru terkejut, tercengang-cengang. Orang yang sedang berjual beli tercengang-cengang, orang yang sedang bekerja di dalam pertanian semua pun tercengang, dan semuanya keadaan tersebut. Ini apa yang berlaku ni? Apa yang berlaku ni? Ya, itu yang dia katakan kita tu lalai. Habis apa cara pengajaran dapat? Itu yang disuruh ingat. Ingat kepada kiamat kecil tadi tersebut. Ingat kepada kematian. Kerap kali saya katakan ingat. Bangun tidur tu kita sedar dah. Pandanglah usia kita ni. Bila-bila masa saja aku akan mati. Ya, macam manalah aku ni mati? Apakah persediaan aku nak mati? Itu yang telah difikirkan kita. Jadi kita tengok pula seolah-olah dunia dan juga akhirat. Jadi dunia akhirat, dia merupakan apakah jambatan yang aku bina selama ini untuk aku nak lalui. Sama ada aku ni besok mati dan jatuh gaung yang begitu punya dalam, ataupun aku mati mengikut daripada jambatan yang kita bina. Jadi fahami baik-baik ya tentang itu. Dan tidak seorang pun yang menyedari. Tak ada orang sedang dah menyedari. Macam dikatakan gempa bumi tadilah. Dekat Jepun. Gempa bumi dekat Jepun. Menek kata benda tu sampai itu berlaku, orang yang sedang berjual beli, orang di dalam pejabat, orang itu berombang, apa benda ni? Gempa bumi. Tapi dia lupa juga gempa bumi itu tanda tentang dekatnya hari kiamat. Tanda tentang dekatnya hari kiamat. Tanda dekatnya dah nak mati. Ya? Di saat itu, hari kiamat sudah tiba tanpa disedari. Tanpa disedari. Dan hari yang penuh bencana. Yang penuh bencana. Dan juga huru-hara yang telah datang secara tiba-tiba dengan serta-merta. Itu dikatakan tanda hari kiamat. Yang tetap berlaku, yang sungguh berlaku. Jadi, kita nak memahami akan perkara ini, bayangkanlah dalam akal fikiran kita berhubung tentang apa yang baginda Rasulullah SAW, apa yang Allah Ta'ala gambarkan tentang hari kiamat, gambarkan dalam hidup dan penghidupan kita. Ya, sama ada kita ni dalam bentuk sedar ataupun dalam bentuk lalai. Kalau dalam bentukan lalai, itu yang terkejut. Terkejut. Ya, terkejut. Orang yang terkejut ni pasti lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min zalik ketika itu. Baik. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Inna min asratil sa'ati ayyurfa'al ilmu wa yazharul jahlu wa yafsu zina wa yusraba kum wa ni kulla rijalu hatta liyaku na lihamsina imra'ati yami wahid." Yang bermaksud, riwayat daripada Bukhari dan juga Muslim, bermaksud bahawa di antara kiamat ialah di antara tanda-tanda hari kiamat. Jadi perkara tersebut sama ada perkara tu ada berlaku sekarangkah ataupun belum berlakukah atau bagaimanakah. Ya. Diangkat ilmu agama, dimatikan orang-orang alim. Dimatikan oleh orang-orang alim. Dia kata bahawa di antara tanda-tanda hari kiamat itu ialah diangkatkan ilmu agama, iaitu dimatikan oleh orang-orang alim ulama. Macam mana kita lihat pada hari ini? Hari ini orang mematikan, bukan sahaja orang alim tu dah meninggal, ilmunya tu
dimatikan, dihentikan. Macam mana cara dia? Segala amalan orang alim tu di antaranya dibida'ahkan. Itu ini. Itu dikatakan dimatikan. Ya, itu dikatakan tadi. Itu tanda-tanda. Sebetulnya kita ni menghormati orang alim. Lepas tu kita nak menghina dia. Orang alim belum tentu dia lagi. Dikatakan dia bukan Nabi. Ya Allah, ya Tuhan. Jadi itu dikatakan penghinaan. Tadi ilmu dia tu sikit demi sikit dikikis. Itu sebabnya siapa yang kuat, siapa yang tak kuat, itu sikit demi sikit. Itu semua tanda-tanda. Telitilah pada hari ini. Dan bertebaran orang-orang jahil. Bertebaran orang yang jahil dalam ilmu agama. Dia ada ilmu agama tapi jahil. Jahil ni tak mengetahui. Nak cerita bodoh sekarang, takut tersinggung sangat. Jahil tu bahasa Arab je lah. Tak berpengetahuan yang sebenar-benar dia. Pengetahuan yang sebenar-benar dia. Dia tak faham tetapi dia bercakap tentang agama. Dia bercakap tentang agama, dia menghina alim ulama. Semua dia nak hentikan. Dia sajalah yang pandai. Ya, itu katakan tadi. Merebak perzinahan. Merebak perzinahan. Berzinah kita tengok. Ya, jadi pendek kata, sehingga kan ada memberi cadangan. Sehingga memberi cadangan untuk dibuat tempat-tempat pelacur terhormat. Astaghfirullahalazim. Cuba kita lihat. Itu, tapi apa nak buat? Itulah tanda-tandanya. Ya, kita lihat. Orang bercakap. Kalau cakap sekarang kata demokrasi lah. Suka hati boleh bercakap. Tetapi dia tu bercakap dengan imankah? Atau dengan takwakah? Atau dengan kejahilankah? Dia ingat dia bersangka baik. Samalah juga undang-undang Islam. Hukum-hukum Islam. Nak dikikis sikit-sikit demi sikit. Kita lihatlah pada hari ini. Jadi kalau kita dah tahu, ingat ini adalah tanda betul lah. Itu tanda-tanda tu. Ya, kejahilan. Banyak pelacuran. Banyak pelacuran. Arak sudah menjadi air minuman. Maknanya, kalau dah misal kata dah tak ada hukum-hukum tertentu, tak ada hukum qisas, tak ada hukum hudud, tak ada hukum itu, dah menjadi macam biasa dah. Sebab itu, dia tak faham agama. Tak faham agama. Dalam agama tak ada paksaan. Boleh buat apa suka. Yang sebenarnya tak paksaan tu orang bukan Islam. Dalam Islam memang ada dah hukum. Itu yang kita tengok pada hari ini. Itu tanda-tanda tu tadi. Bilangan orang perempuan lebih banyak daripada bilangan lelaki. Ini saya tak dapat nak mencerahkannya. Sebab itu kita tak ada data dia tu. Tak ada data yang sebetulnya. Iyo ke tidak ke? Tapi pandangan mata kasar. Pandangan mata kasar. Ya, pendek kata, dikatakan tadi, lebih banyak perempuan daripada lelaki. Sebabnya lebih banyak tu tadi, kita melalui daripada yang dikatakan jodoh-jodoh pertemuan. Kita nampak keadaan tersebut. Sehingga 50 orang perempuan menepati seorang lelaki. Siapa cakap? Nabi cakap. Bukan maknanya bondo ni dah menjadi satu fakta. Dah menjadikan satu ketetapan. Mesti. Sebab itu tanda akhir kiamat. Tak ada siapa nak boleh nak mempertikaikannya. Betul ke ni? Dia katakan tadi tu. Sehingga 50 orang perempuan menepati seorang lelaki. Betul kan? Kita bercakap betul tak betul pun itu dah kufur nikmat. Ingat tuan-tuan. Ya, kufur nikmat. Habis apalah dia punya keputusannya? Kita tetap percaya akan berlaku. Pasal berlakunya pada hari kiamat. Ingat tu. Kita ingat pula tentang hal itu, tentang hal-hal pelacuran. Kita ingat pula orang menghina-hina itu apa orang alim. Itu maknanya nak menghentikan. Kita ingat pula menghina agama.
kita tengok keadaan tersebut. Ya, kita tengok cerdik pandainya dan sebagainya. Tapi apa daya kita? Sebab itu tanda kekuasaan Allah SWT. Tanda. Bukti. Ya, sekian. Kemudian kita sambung. Hadis yang kelima. Hadis Rasulullah SAW. Apabila disebut hadis. Ada orang hanya percaya kepada Al-Quran. Tak percaya pada hadis. Itu lagi bingung kata orang. Ya. Lagi bingung keadaan hidup dia tu. Lagi dia tu jahil betul. Bukan jahil murakab. Dia jahil begitu. Satu, jahil. Kedua, jahil murakab. Tu orang tu jahil murakab. Kalau dia berpegang saja kepada Al-Quran. Sebab apa? Al-Quran tu merupakan wahyu Allah. Wahyu Allah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan salur dia tu. Mana kata bondo tu. Habis tak percaya kepada orang yang membawa. Percaya saja kepada Al-Quran. Kan jahil murakab namanya. Ya. Sebab apa? Kasih. Kalau kita kasihkan Allah, kita kasihkan orang yang membawanya dulu. Siapa bawa? Baginda Rasulullah SAW. Saya nak menekankan hadis. Sebab apa? Terbawa sikit lah tentang, saya nak mencurahkan sikit perasaan tentang keadaan pada hari ini. Tapi apa nak buat? Pondok tu dah menjadi suratan. Ya, suratan. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa seorang lelaki telah bertanya kepada Rasulullah bersabit saat tiba dan datangnya hari kiamat. Dia kata, maksudnya, bilakah saat tiba dan datangnya hari kiamat itu? Maka Rasulullah SAW menjawab, apabila disia-siakan amanah. Apabila disia-siakan amanah. Tidak dilaksanakan mengikut sepatutnya. Kita ni hidup di dalam amanah. Tak kala kita di alam arwah dulu, sebelum kita tu dibangkitkan ke alam nyata. Maksud kata, di alam ghaib, di dalam ghaib. Allah Ta'ala dah tanya ke qalu bala, dalam alam arwah dahulu. Adakah kamu akan cari Tuhan selain pada aku? Lah. Sahidna, sebenarnya engkaulah Tuhan aku. Baru kita keluar jalan. Maknanya kita dah memegang amanah. Daripada kita tu sebelum dilahirkan sampailah sekarang. Apa amanah kita? Allah Tuhanku. Itu amanah. Itu dikatakan tadi. Yang kita sekarang. Jadi kita ni sekarang berpegang amanah. Jadi macam kita tu kena belajar, kena dididik, kena dipimpin, kena diingat, kena itu. Kepada apa? Kepada amanah tadi tu. Supaya jangan lupa, supaya jangan lalai, supaya jangan itu. Maknanya kita tak termasuk golongan kepada orang yang tidak memegang amanah. Itu dia kata tadi. Bilakah saat tiba dan datangnya hari kiamat itu, maka Rasulullah SAW menjawab, apabila disia-siakan amanah, dia kata tidak dilaksanakan mengikut sepatutnya. Ya, bukan beramanah di dalam bidang munakahat saja, muamalat saja dan sebagainya. Tapi amanah dalam hakikat tauhid tu. Betapa pada hari ini sewenang-wenangnya mempersenda-sendakan agama, mempersenda-sendakan Allah SWT, mempersenda-sendakan orang alim dan sebagainya. Kita nampak. Maka tunggulah tiba dan datangnya hari kiamat. Jadi makna itu tanda lah tadi tu. Itu tanda lah bahawasanya orang ni dah tak ada berpegang kepada amanat. Dia kata, lelaki itu bertanya lagi, bagaimana orang yang dikatakan mensia-siakan amanah? Bagaimana dia kata? Rasulullah SAW menjawab, apabila diserahkan sesuatu urusan atau pekerjaan kepada seseorang yang bukan ahlinya, maka tunggulah tiba datangnya pada hari kiamat. Itu dia kata, seulang balik. Rasulullah SAW menjawab, apabila diserahkan sesuatu urusan
ataupun pekerjaan. Contohnya imam. Imam sembahyang. Sembahyang 5 waktu sehari semalam. Jadi dilantik oleh seseorang, bukan lantik daripada oleh orang ramai. Sedangkan dia tu tidak layak untuk nak memimpin. Apa dikatakan tak layak memimpin? Dia tu hanya tahu sebahagian hukum. Tapi hukum-hukum lain dia tak tahu. Pada hukum fardu ain dan sebagainya. Tapi disebabkan bacaannya bagus, disebabkan itu dia punya suara bagus, semua bagus, okeylah. Nanti yang si Fulan ni, nantilah dia. Tetapi sebenarnya dia jahil sudut lain. Ya, itu pasalnya nak dipilih dalam kalangan orang ramai adalah rukun syarat dan perkara tersebut. Itu kata tadi. Apabila diserahkan satu urusan atau pekerjaan, ambillah tuan-tuan, perempuan semua. Tengoklah sekarang ni. Ya, pekerjaan semua. Apabila diserahkan sesuatu urusan atau pekerjaan, saya tak sentuhlah tentang itu tentang ini, tapi faham sajalah. Kepada orang yang bukan ahlinya. Kalau dia tengok macam dialah ahli, tetapi sebenarnya bukan. Ya, maka tunggulah tiba dan datangnya hari kiamat. Bayangkan pada hari ini, sudut sana, sudut sini, depan, belakang dan sebagainya, keadaan tersebut. Benarlah perkara tersebut berlakunya. Jadi, perkara-perkara tersebut, dia merupakan tanda-tanda hari kiamat. Telah dekat sedekat-dekatnya. Bila? Wallahualam. Sebab di dalam ilmu Allah Ta'ala, di dalam ketentuan ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya ambil satu hadis lagi, kemudian kita mengundur diri. Baik. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan daripada Abdurrahman Al-Ansari yang bermaksud, di antara tanda-tanda hampir tiba hari kiamat, maknanya belum hari kiamat, tiba hari kiamat itu, ialah banyak qurra ataupun orang-orang yang baik bacaannya. Orang-orang yang baik bacaannya. Dan sedikit fuqaha. Orang-orang yang alim dalam ilmu fiqah. Dan banyak umara. Pada pemerintah pentadbir. Dan sedikit umana. Itu orang-orang yang setia ataupun orang yang boleh dipercayai. Jadi, dalam hadis tersebut, di antara tanda-tanda hampir hari kiamat itu ialah banyak qurra. Maknanya orang-orang yang baik bacaannya. Banyak yang baik bacaannya. Ialah Al-Hafiz, 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 Al-Hafiz. Banyak perkara tersebut. Dia kata. Dan sedikit fuqaha. Itu yang saya kata tadi. Sedikit fuqaha. Contohnya, terkini tempat saya pergi mengajar. Ya, Imam nombor 2 dilantik. Dia seorang Al-Hafiz. Al-Hafiz. Tapi 2 kali pergi temuduga di Jaiz. Tak lepas-lepas. Cubalah kita bayangkan. Apa sebab? Ya, apa sebab? Tentulah kurangnya dia berpengetahuan tentang, iaitu dikatakan dalam ilmu fiqh. Dalam ilmu fiqh. Ya. Itu dikatakan tadi, sedikitnya fuqaha. Tengoklah pada hari ini, hanya sedikit saja fuqaha. Ya, orang-orang alim dalam ilmu fiqh. Dah tak ramai. Tapi orang yang al-hafiz, hafiz hadis, hafiz itu Al-Quran, begitu punya banyak. Orang terdorong sangat. Tapi apabila mengaji ilmu fiqh, ilmu fardu ain, kurang sangat. Itu tanda. Tanda. Dan banyak umara. Banyak pemerintah dan pentadbir. Banyak pemerintah dan pentadbir. Dan sedikit umana, orang-orang yang setia dan orang-orang yang boleh dipercayai, kurang. Jadi ambillah pengajaran daripada hadis-hadis baginda Rasulullah SAW, ya, tentang hidup dan penghidupan manusia pada hari ini. Adakah apa yang Nabi cakap itu telah terjadi pada hari ini? Kalau betul terjadi, mana itulah sebagai tanda-tanda hari kiamat telah hampir. Satu. Kedua, kita ambillah pengajaran pengetahuan. Berlakunya semua ini sebagai tanda kekuasaan Allah SWT. Tanda kekuasaan Allah SWT. Pandang itu adalah kekuasaan Allah. Yang ketiga, kita pandang. Ambillah iktibar. Iktibar.
kepada diri kita dan keluarga kita. Ingatkanlah kepada hari akhirat, hari kiamat, hari pembalasan, bahawa dunia ini adalah tempat kita beramal, beribadah, dunia ini, dan pembalasannya pada hari akhirat. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau itu masa kita ada lagi sikit daripada pengurusi, bolehlah bertanya sikit-sikit ya, ataupun 1-2 soalan sebelum kita berhenti di sini. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, demikian tadi kupasan yang dapat Ustaz bentangkan untuk kita semua. Ada ruang untuk soal jawab Ustaz ya? Mungkin ada sedikit soalan berjemaah. Sebabnya kita lepas ni ada kuliah juga untuk kuliah Isyak. Ya, ada soalan? Nampaknya tak ada soalan Ustaz ya? Di chat ada, mungkin Amira ada ke soalan di chat? Tak ada Ustaz. Baik. Rasanya tak ada. Kalau tak ada, saya pun agak rasa macam satu kelemahan kepada saya itu sendiri disebabkan apa yang berlaku permulaan tadi, sebab kita dah makan masa sampai masa 15 minit kita lewat ya pembukaan tersebut. Jadi saya mohon maaf. Jadi setakat ini saja pada malam ini. Yang baik itu adalah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jika didapati kekurangan-kekurangan itu ada kelemahan saya sudahi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Jadi saya serahkan kepada pengurusi majlis, insya-Allah. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kasiran di atas perkongsian ilmu tadi. Semoga kita dapat iktibar daripada apa yang Ustaz kupaskan dan kongsikan kepada kita, dan insya-Allah kita akan terus kepada kuliah Isyak pada malam ini. Dan sebelum kita teruskan kepada kuliah Isyak pada malam ini, kita jumpa kepada Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan suratul Asr. Tafadhal masykuran Ustaz. Ya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma adana li kulli haulin la ilaha illallah wa li kulli hammin wa ghammin masyaallah wa li kulli ni'matin alhamdulillah wa li kulli ridha'i wa sidatin afsyukurulillah wa li kulli ujubatin subhanallah wa li kulli zambin astaghfirullah wa li kulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa li kulli dikin hasbiyallah wa li kulli qada'i wa qadarin tawakkalna 'ala Allah wa li kulli ta'atin wa ma'siyatin la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Insya-Allah kita berjumpa pada masa dan waktu yang lain. Insya-Allah. Terima kasih semua.